Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, berkumpullah seluruh manusia nak buat sesuatu, takkan dapat melainkan diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan ada keburukan atau kesusahan datang pada sesiapa pun melainkan dengan kehendak atau kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita tak usah takut buruk, baik datang. Kita bukan menentukan baik datang pada kita dan buruk tak boleh datang. Allah menentukan. Kita kata kalau saya ikut perintah ni, buruk akan datang. Fikir macam-macam, apa orang kata itu akan datang. Kita pun malah nak taat lah. Sebab apa kita fikir kalau kita taat ni, ini buruk akan datang, itu buruk akan datang. Tak ada akan datang. Boleh datang. Melainkan tahu tu. Tapi tahu kat mulut je lah. Samad dia tahu. Sama juga dengan Yazid. Semua tahulah. Dengar kan saya punya baik buruk datang dari Allah. Kamu pun cakap saya taat perintah Allah ni, buruk datang. Saya tak mau. Nanti buruk ni, buruk itu, ini. Ni tak boleh. Kamu tak percaya. Buruk baik dari Allah, takkan buruk datang pada kamu. Melainkan Allah mau turunkanlah. Dan takkan baik datang pada kamu, melainkan Allah mau turun pada kamu. Kenapa Allah turunkan buruk pada kamu? Tak taat lah perintah Allah. Kita ingat kalau kita taat ni buruk datang. Rupanya bila tak taat, buruk datang. Bukan tak datang, buruk datang. Kita ingat kalau kita taat ni, buruk tak datang. Jadi saya tak taat lah. Takut buruk datang. Orang ni tak percaya lagi buruk baik dari Allah. Allah yang menentukan. Tidak akan datang satu buruk pada satu orang, melainkan Allah izin lah. Betul atau tidak? Betul. Yazid kata apa? Betul. Tapi percaya tak? Belum. Belum. Itu maksudnya iman dengan percaya, dengan tahu ni lain. Orang yang tak mau taat tu dia tahu ya buruk datang dari Allah. Ya. Tahu. Macam lah sini tahu. Tahu. Tapi dia percaya tak? Sebab itu dia tak mau taat. Sebab dia ingat dengan taat perintah Allah, buruk datang. Macam Sufyan. Dia percaya kalau dia buat buruk, kalau dia taat perintah Allah, buruk datang. Dia tak mau keluar 4 bulan. Kenapa dia tak nak keluar? Sebab dia ingat kalau dia keluar 4 bulan ni, buruk datang. Jadi dia terus ambil kontrak itu balik. Saya tak keluar ni, saya langgar perintah Allah ni, saya menentukanlah baik buruk tu bukannya Allah Ta'ala. Itu lah. Sebab itu Sufyan tak nak keluar, dia percaya buruk akan datang. Yang menentukan buruk baik datang pada dia bukannya Allah. Jadi dia buatlah, tengoklah mana yang satu yang akan buruk datang. Tinggal kerja ni, pergi 4 bulan ni buruk datang. Saya tak pindah ke Kuala Lumpur ni, duduk Melaka, buruk datang.
Betul atau tidak? Saya bagi duit ni, nanti buruk datang. Sebab itu kita tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Sebab kita percaya saya yang tentukan buruk tu datang atau baik tu, bukan orang lain, bukan siapa, saya. Jadi untuk buruk yang datang saya jangan taat. Walaupun perintah tu perintah Allah, tak mau. Itulah dia. Itu sebab kita namanya degil. Macam Hanzalah degil, tak mau taat. Sufyan degil. Semua kerana menyangka saya yang menentukan buruk baik. Ulang kali cakap dalam masa gas, baik buruk dari Allah. Tak faham-faham lagi. Tak masuk-masuk lagi. Kenapa tak masuk? Dalam ada cinta lain. Suruh korban, tak nak. Benda tu keluar, bila benda tu dikorbankan, ditinggalkan, digunakan untuk Allah, barulah cinta pada benda tu. Kenapa kita cinta duit? Percaya dia boleh bagi faedah. Simple aja. Cuba kita tak percaya dia boleh bagi faedah. Yang bagi faedah Allah, yang bagi bahaya Allah. Apa kita peduli? Kita akan bukan campak duit, kita akan guna duit ikut perintah Allah. Rashidi mana boleh bersedekah? Tak boleh. Lepas tu dia suruh orang bagi kat dia. Samad tu ibu gaji RM10 pun tak boleh bagi kat aku. Tak Samad pun cinta dunia. Dia takut kalau dia bagi, bahaya datang. Kalau saya bersedekah untuk sukakan Allah, nanti rugilah. Bahaya. Rugi maknanya bahayalah. Kalau untung namanya baik. Dia orang kata mana boleh nampak untung bagi kat orang. Kita ambil duit orang adalah untung. Kalau bagi mana boleh untung? Bagi kat orang miskin, bagi kat orang fakir, bagi jalan Allah. Ini tak boleh bagi baik pada kita, dia bagi buruk. Jadi buruk baik ni kata Allah datang dari aku. Tak ada siapa akan ditimpa buruk melainkan aku nak bagi buruk kat dia. Tak ada siapa boleh ditimpa baik melainkan aku tentukan dia baik. Jadi orang doa lah macam-macam supaya buruk datang kat saya. Tak boleh datang. Takkan boleh kau pun siapa punya orang nak Allah terima doa kau tu. Orang pun buruk perangai. Lepas tu ingat doa dia kabul. Supaya bala datang kat Dr. Naswar. Banyak sangat dia kata orang salah. Dia je betul. Kalau Allah terima doa kamu, datanglah bala kat saya. Kalau Allah tak terima, tak datang. Jadi tak ada masalah. Doa lah. Satu orang kata saya nak tengok Dr. Naswar macam mana dia mati. Sebab tak hormat ulama kita kat Nizamuddin. Dia kata Maulana Sa'ad tu orang politik. Macam-macam lah. Ajaran tabligh ni sesat. Semua dia marah kat saya. Doa pula. Doa lah. Takkan datang bala kat saya melainkan Allah izin. Orang banyak doa Mahathir, bala datang, itu datang. Tak datang kat dia kalau Allah tak izin. Takkan datang. Tak ada berkuasa. Jadi jangan takut taat perintah Allah. Orang taat perintah Allah, Allah nak bagi bala ke? Yang tak taat Allah bagi bala dia lah. Kau nak bala datang pada orang taat, tak datang je. Mana boleh orang taat Allah bagi jin kuasa dia? Ini tuduh pula. Jin apa? Syirik jin. Jadi kalau macam itu, maknanya Allah tak ada kuasa lah. Yang berkuasa bagi buruk, baik, Allah. Yang bagi hina, mulia, Allah. Tak ada orang lain. Jangan takut hina dengan taat perintah Allah. Jangan takut rugi dengan taat perintah Allah. Jangan takut
Lah orang kata kita buruk, biarlah dia cakap buruk. Apa hal pula kita marah? Bukannya kita boleh jadi buruk, bukannya kita boleh dapat buruk. Ini takut sangat. Takut orang kata kalau saya cerai bini saya. Apa orang kata? Apa orang kata? Apa orang kata tu kita tak suka. Kita kata itu buruk. Orang kata buruk kat kita, kita tak dapat buruk. Kecuali Allah izin lah. Buruk tu takkan datang pada kita. Cakap lah. Tak salah marah dia. Tak salah gaduh dengan dia. Tak payah doa pula buruk datang pada dia. Takkan datang. Biarlah dia cakap. Nak ke langit kena bercakap, takkan datang. Macam mana boleh datang, dia tak ada kuasa. Jadi dalam apa keadaan kita mau lihat perintah Allah. Jangan lihat apa orang kata. Jangan lihat rugi. Jangan lihat untung. Yang bagi baik, buruk, untung, rugi, hina, mulia, tak ada siapa. Melainkan Allah. Satu jalan je kita mengikut. Taat perintah Allah. Terus do it. Tak mau. Kita bila nak buat tu fikir banyak. Untung, rugi ke? Untung ke? Rugi ke? Untung ke? Rugi ke? Malang ke? Oh, itu tak habis-habis cerita tu lama. Final decision, rugi. Yalah, rugi dan saya tak nak buat lah. Saya tak nak buat. Sebab dia rugi. Rugi pada saya pandang. Sebab kita tak percaya ke tahap yang Allah mahu. Baik buruk tu dari Allah. Rugi, untung tu dari Allah. Boleh bersama mana. Sufyan kerana dia rasa rugi, dia keluar 4 bulan taat perintah Allah, dia dapat pula perbaharui kontrak tu. Dia rasa untung ambil. Tak? Akibatnya dia apa? Langgar perintah Allah. Saya perintah, dia kena ikut. Kerana perintah tu tak suruh dia lawan Allah, suruh dia keluar jalan Allah. Apa pula lawan Allah pula? Allah dia larang keluar jalan Allah. Allah dia larang cerai bini. Kalau ambil sab suruh, ni ikutlah. Mak suruh pun kena ikut. Kalau mak kau kata cerai bini, tak ada apa salah bini saya, mak, saya tak mau cerai. Ada berdosa. Mak, bapak, ada. Kalau kau nak kan, mak saya tak salah, kau suruh dia cerai, apa masalah pula? Ini atas pada mak lagi. Ambil sab. Cakap kau main ambil sab. Ya ambil sab. Tapi taat tak mau. Kan? Kita taat dia bila dia suruh kita benda yang bukan Allah larang. Jadi bila kita kata saya taat ni rugi, maknanya kita percaya yang kita menentukan rugi atau untung pun. Sebab itu kita mau bayar zakat. Orang tak nak bayar zakat sebab dia ingat kalau bagi duit ni rugilah. Rugi. Mana boleh untung dia kata. Untung ambil riba. Untung bila ambil riba. Duit rasuah boleh. Sebab dia untung. Jadi akhirnya apa jadi? Ambil riba, ambil rasuah, kita ingat untung, lama bala. Baik buruk tu dari Allah. Bala, kebaikan dari Allah. Allah datangkan bala bila langgar perintah Allah. Ada faham? Tak ada Allah hantar bala bagi orang yang taat. Jadi jangan takut taat. Kalau taat perintah Allah, tak datang bala. Orang semua nak suruh bala datang kat kita sebab duk panas. Macam orang yang kafir musyrikin Mekah mahu bala datang pada Nabi. Mana apa yang dia nak mahu? Bala datang pada dia lah. Last bala dia mati. Bermesyuarat lagi nak bunuh dia. Mana boleh mati? Yang bagi mati, bagi hidup Allah semua. Orang munafikin cakap, kami akan halau semua. Orang yang lemah, yang hina daripada orang-orang muhajirin,
Orang Muhajirin lah maksudnya dia cakap kami akan halau orang lemah dan hina dari Madinah ni. Menyemak aja. Biar Nabi je tinggal seorang. Lain semua kita mau halau. Lepas tu bagi tahu dekat orang Ansar, jangan bagi makan kat dia. Orang Muhajirin ni. Jangan bagi sikit pun makan. Kan? Jangan bagi. Biar dia orang lapar. Lama-lama dia yang lari dari Madinah. Allah kata ini orang munafik. Dia tak tahu. Yang bagi makan, bagi minum tu Allah. Bukan kau. Bukan orang Ansar. Dia bukan bagi makan. Bagi makan Allah. Kalau Allah nak bagi makan, orang Muhajirin dapat makan juga. Kalau Allah tak nak bagi makan, baru dia tak boleh makan. Kau cakap jangan bagi makan, tak ada nak berlakunya. Kau cakap lah jangan bagi makan. Makan juga orang Muhajirin tu. Sebab yang bagi makan ni minat Allah. Kau nak halau dia tak boleh halau. Yang halau dia Allah. Allah halau baru dia boleh dihalau. Allah tak halau, kau suruh halau pun dia tak halau. Kau nak Nabi mati. Nabi tak dimati oleh Allah, tak mati dia. Tak ada siapa boleh bagi mati. Tak ada siapa boleh bagi buruk. Tak ada siapa boleh bagi baik. Melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu tak ada. Bila cakap aja dalam hati tak ada, jadilah orang penakut. Cakap je besar. Allah ada, Allah ada. Ada tu. Bila suruh taat perintah Allah, Allah tak ada pula. Mula cakap Allah ada, Allah ada. Apa takut? Allah ada. Apa takut? Tapi sebenarnya Allah tak ada. Dia takut. Takut taat perintah Allah. Kerana takut buruk datang. Sebab itu Allah bagi tahu, buruk baik bukan dari siapa, dari aku. Berkumpul suruh makhluk ni nak bagi buruk, tak boleh. Berkumpullah suruh makhluk ni nak bagi baik, tak boleh. Kita tak dapat baik. Semua orang nak suruh orang tu jadi PM. Katakanlah PM Malaysia. Tak boleh. Kalau Allah tak mahu. Siapa Allah kehendaki naik, dia akan naik lah. Siapa yang takkan boleh naik punya. Menjeritlah. Buatlah usaha. Tak boleh buat kebaikan datang. Tak boleh buat keburukan datang. Baik buruk datang dari Allah. Jadi jangan takut orang. Macam Yazid, takut orang. Kenapa Yazid takut orang? Percaya orang boleh bagi buruk. Macam ni dia dapat percaya tu? Dia sama je dengan orang lain kan? Kenapa dia dapat percaya tu? Yazid. Macam ni dia boleh jadi percaya pula orang boleh bagi buruk? Orang ni boleh bagi buruk, kata Yazid. Yang dekat kepala dia fikir dia tak mau taat tu. Tak mau taat perintah saya ceraikan bini tu. Sebab apa orang kata lah. Bapak mentua, mak mentua, saudara. Betul tak? Jadi Yazid takut tu. Macam ni dia boleh jadi takut? Sebab dia percaya orang boleh bagi buruk. Macam ni dia boleh percaya orang boleh bagi buruk? Rasyidi. Cakap lah. Tak, sebab lama mak dia dulu, bapak dia cakap macam tu. Apa orang kata, jangan buat ni. Apa orang kata, buat ni, nanti orang semua datang rumah kita. Mak bapak ajar bercakap pada kita. Dia tak ajar, dia bercakap. Dan kita dengar berulang kali. Jangan buat ni, nanti apa orang kata. Jangan buat ini. Macam Malaysia sampai kita jangan buat ini, nanti dunia akan cakap. Dia orang kata satu negara semua member parlimen kan, kita jangan buat begini, nanti dunia akan cerca kita. Dunia akan kata. Dia tak mau buat benda tu, takut orang cakap je. Dia tak kata ini perintah Allah, tak ada. Tak ada keluar satu perkataan dalam persidangan Dewan Rakyat ni. Satu orang pun tak ada kata ini perintah Allah, kita tak buat, datang bahaya. Allah bagi bahaya, itu tak ada. Semua dia cakap ini benda buruk, kita tak buat ni, nanti seluruh dunia kata kita orang yang tak ikut demokrasi yang betul. Mereka semua sekarang memperjuangkan supaya ikut demokrasi yang betul kan? Macam tak membenarkan orang untuk bercakap,
berdebat dalam parlimen. Ini tak demokrasi. Suruh beberapa orang je boleh cakap, lain tak boleh cakap. Ini tak demokrasi dia kata. Nanti apa dunia kata? Macam tu lah. Yazid pula ada lower level. Nanti apa bapak cakap, apa mak cakap, apa saudara cakap. So the whole people are thinking dan risau dengan apa orang cakap. Pertama orang Melaka, orang Melayu lah. Orang yang dipengaruhi oleh budaya Melayu dan orang Melayu. Yang bercakapan dia turun-temurun. Itulah dia. Jangan buat ni, apa orang kata. Jangan buat ini, apa orang buat yang ini supaya semua orang suka. Buat yang ini supaya semua orang suka. Kita kalau tak buat kenduri arwah, apa orang kata? Kita kalau tak buat kahwin besar-besaran, orang akan kata kita orang tak ada duit. Jangan biarkan orang kata kita ada duit. Kita mau pinjam, bergadai, bergolok. Betul tak? Oh, kalau saya tak pakai tudung, apa orang kata? Macam tu. Kalau saya tak ini, apa orang kata? Apa orang kata? Jadi ini keyakinan telah terbenam dalam hati manusia ni kerana percakapan yang buruk yang dicakap dan didengar berulang-ulang kali dan diterima sebagai benar. Sebab itu hari ni yakin yang ada pada Samad Yazid ni tak boleh keluar dengan 45 minit cakap baik buruk dari Allah. Lepas tu semua tengok buruk datang dari orang, cakap macam tu. Kita tak boleh cakap yang buruk lagi. Percakapan yang betul yang kita cakap dan segas mempengaruhi, menjadikan percakapan di luar gas jadi betul. Kalau percakapan di luar gas tak jadi betul, dia tak jadi. Jadi percakapan di luar gas jadi betul bila gas bersungguh-sungguh buat. Betul atau tidak? Kalau buat main-main, percakapan di luar gas sama macam percakapan dulu lah. Jadi jangan sekali-kali bercakap di dalam gas, di luar gas, bila-bila percakapan buruk. Itu. Bau hati tu boleh jadi baik. Bau iman tu tak turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tak. Hari ni kita tak tahu percakapan yang buruk ni lah dosa besar tu. Satu orang cakap saya tahu. Dia dosa besar, mengaku Tuhan. Macam Rasidi selalu mengaku dia Tuhan. Saya tahu. Kata dia cakap. Ni. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab datuk dia macam tu, bapak dia macam tu, mak dia macam tu, semua orang macam tu. Semua ada gaya dia macam. Saya tahu maknanya orang utara ni semuanya banyaknya kan kibir. Orang kata saya tahu ni orang kibir tu tak? Hang tahu apa? Macam tu. Semua dia belajar kat situ. Lepas tu dia cuba mempengaruhi kita pula. Kan? Dengan mendengar cakap dia. Hang tahu apa? Lepas tu orang kata, kau ingat kau tahu sangat? Dah. Jadi kita hari ni bercakap yang salah tanpa kita tahu itu salah. Itu masalahnya. Hari ni bila ditanya satu orang apa percakapan betul, saya tanya, dia tak tahu. Dia nak heran cakap, besok saya jumpa awak, salah percakapan dia. Macam mana salah, Prof? Besok saya jumpa awak, percakapan tu salah. Mana salahnya? Saya tak ada tipu, besok saya memang nak jumpa dia kata. Kalau saya tipu, mungkinlah salah. Macam mana boleh besok saya jumpa awak jadi salah? Yang betul mana? Yang betul besok dengan izin Allah saya jumpa awak. Itu betul. Ini tak ada. Tak ada orang bercakap macam tu. Jadi hari ni bercakap yang betul, bercakap betul. Dia orang kata apa benda bercakap betul tu? Dia orang tak faham, blur. Dia orang blur. Dalam seluruh dunia ni, di seluruh dunia ni, tak ada siapa tahu. Dengan izin Allah saya je. Tapi dia orang kata apa dia percakapan betul tu? Bila kita tak tahu percakapan betul, makna kita ni buta lah. Allah Subhanahu Taala yang ajar saya cakap betul ni, bukan saya pandai. Allah Subhanahu Taala bagi tahu bila aku cinta satu orang, aku akan ajar dia percakapan betul. Memula sekali. Jadi bercakap yang betul ni tak boleh datang bagi kita kalau Allah tak ajar. Dan Allah akan ajar bila dia sayang kita, cinta kita, suka kita. Dan dia tak akan suka kita kalau kita tak berkorban harta diri. Berkorban harta diri untuk mengajak manusia supaya mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW.
berjuang dengan harta dan diri supaya hidupnya agama. Bukan malas berkorban harta diri untuk jadi kaya lagi, berkorban harta diri untuk jadi orang mulia, berkuasa macam orang politik. Orang politik tu dia orang berkorban harta diri untuk dapat jadi kaya, jadi berkuasa. Itu tak ada. Itu cinta dunia tambah dia lah. Jadi kalau orang berpolitik, cinta dunia tak masuk, itu tak betul. Bukan orang politik tu. Sebab dia berjuang untuk dapat kuasa. Tipu dia tak nak jadi Perdana Menteri. Macam Muhyiddin Yassin. Saya tak jadi sebenarnya. Tak ada. Dia nak jadi. Mahathir nak jadi. Mesti punya. Lee Kuan Yew, Mahathir. Dulu Mahathir ni baik sikit, saya tak mahu anak saya masuk politik selagi saya dari Perdana Menteri. Bila dia berhenti Perdana Menteri, Mukhlis masuk. Dan Mukhlis pun jadi ini, jadi itu. Sekarang dia dah masuk balik politik. Dia mau Mukhlis jadi timbalan Perdana Menteri, kemudian jadi Perdana Menteri, mana dia nak anak dia tak nak. Jadi tak ada orang politik ni tak nak dunia. Kalau kata Mahathir mesti jadi orang baik, kita je boleh nak jadi Perdana Menteri. Dia jangan. Dan sudah 2-3 kali dah. Dia takkan puas dengan 2-3 kali, 4 kali, 5 kali. Dia mahu dia Perdana Menteri sampai dia mati. Ada Anwar cakap, orang cakap Anwar ni sampai mati tak jadi Perdana Menteri. Mahathir mau jadi Menteri sampai mati. Tapi Anwar dia nak jadi menteri tapi tak dapat lah. Sampai mati tak dapat. Ada orang kata lah, sampai mati. Tak, Allah tentukan begitulah. Allah buat begitu. Bukannya sebab Anwar baik, Anwar buruk, Mahathir baik. Tak. Ini ketentuan Allah. Allah dah tak tentukan awak jadi menteri, mana buatlah. Takkan jadi. Kita ni tak boleh nak melawan ketentuan Allah. Mana tak boleh. Muhyiddin dia nak jadi sampai habis penggal, lepas tu jadi lagi. Mana dia nak? Sekejap je. Tapi kalau Allah tentukan sekejap, tak boleh lama. Mau tak mau mesti turun juga. Buatlah, tukarlah speaker. Siapa boleh buat? Tak boleh buat siapa. Siapa pun tak boleh bagi buruk, siapa pun tak boleh bagi baik. Percayalah dengan sepenuh hati. Oleh kerana itu aku mau taat perintah Allah. Aku kena bercakap benar. Aku jangan ambil rasuah. Aku kena beriman kepada Allah. Kena buat kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aku kena buat dakwah. Aku kena semayang berjemaah. Aku kena salat tahajud. Dan semua perintah Allah. Walau apa di depan saya, anak. Jadi anak isteri boleh kata jangan buat. Bila anak isteri kita kata jangan taat perintah Allah, dia telah menjadikan dia telah menjadikan diri dia musuh. Dia telah memusuhi diri dia, dia telah menzalimi diri dia. Jangan ikut. Banyak orang ikut bini, ikut anak, tak buat. Sebab takut tinggal anak tanggal bini tinggalkan kita, inilah bala. Bini tinggalkan kita, dia bukan bala. Kalau kita percaya, bini tak boleh bagi faedah, bini tak boleh bagi bahaya, anak tak boleh bagi faedah. Kita hanya rasa bala. Bila kita ingat dia faedah, dia tinggalkan kita, bala lah. Kita apa pasal pula fikir dia boleh bagi bala pula? Tak ada siapa boleh bagi bala, boleh bagi mudarat, bagi manfaat, melainkan Allah. Tuan-tuan yang mulia, itu sebab kita mau gas, cakap yang benar, sungguh-sungguh, dan keluar jalan Allah SWT. Buat usaha tempatan dan keluar, supaya cinta dunia, anak, bini, kerja, semua hilang. Masuk, yakin pada Allah, tiada boleh bagi faedah, tiada boleh bagi bahaya yang kita cakap waktu kita gas. Masuk dalam hati kita. Bila tak ada dalam, lain daripada kosong aja, barulah masuk. Ni tak nak. Macam nak masuk macam Sufian, mana tak nak. Berapa tahun lah dia buat usaha. Dalam dia cinta dunia, tak boleh masuk lah. Cinta bini, tak boleh masuk. Cinta anak, dia tak boleh masuk. Cinta diri. Cinta diri. Macam Rashidi. Okey, gosh.